Okey, pastikan dekat depan awak ada buku teks dan buku modul lah. Okey, kelas. Okay, nampak tak ini gambar apa? Kelas? Ya, nampak tak ini gambar situasi apa? Menyiram pokok. Okey, menyiram pokok kan. Ada 3 orang. Berbeza umur, iaitu dewasa, remaja dan kanak-kanak sedang siram pokok bunga. Okey, awak lihat dekat sini, ada satu pohon pokok, iaitu pokok apa ni? Pokok apple kan? Ada 5 biji pokok apple. Lepas tu ada angin, udara, ada cahaya matahari, ada air dan tanah. Okey, berdasarkan 2 gambar tadi, okey, apa awak boleh kaitkan dengan tajuk kita pelajaran pada hari ini? Gambar ni dengan gambar ni. Dia pasal apa? Penanaman kan? Ada sebab ada gambar pokok. So, agak-agak awak apa tajuk kita pada hari ini? Siapa boleh teka? Aplikasi teknologi. Okey, betul. Aplikasi teknologi. Okey, apa yang lebih tepat lagi? Reka bentuk sistem fertigasi. Betul. Reka bentuk sistem fertigasi. Jadi, berapa buku teks tu? Muka surat berapa? Reka bentuk sistem fertigasi. Muka surat 103. Betul. 103. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 103. Okey. Sekejap. Ada mesej. Okey. Okey. Kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan, saya tanya awak satu benda. Okey, sebelum kita mulakan, okey, sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Okey, mula-mula saya nak tanya apa perasaan awak pada hari ini tentang untuk pembelajaran kita pada hari ini. Apa perasaan awak? Seronok, gembira, sedih atau bagaimana? Boleh awak kongsi? Kita nak mula tajuk baru ni. Agak-agak awak apa itu fertigasi? Adakah awak seronok nak tahu apa tajuk fertigasi tu? Ada tak? Nak kongsi?
Ya. Okey, saya harap awak seronoklah untuk mulakan pelajaran kita pada hari ini sebab tajuk baru. Okey, mesti awak tertanya kan apa itu vertigasi. Okey, sebelum awak kita masuk, okey, awak dah bersedia ke nak mulakan PTPR kita pada hari ini? Okey. Okey, kalau awak dah bersedia, okey, dah bersedia, sediakan buku teks dan modul depan awak supaya awak dah bersedia sepenuhnya. Okey. Sebelum kita mulakan PDPR ni, saya nak awak nyatakan satu kaedah untuk membuat lakaran pictorial yang awak dah belajar pada topik 4.12. Apakah kaedah tersebut? Ada 3 kaedah kalau awak tahu ada 3. Teknik apa tu? Lakaran apa? Lakaran peribadi atau sampingan. Okey. Ada yang lain? Lakaran apa lagi? Kaedah apa? Ada tiga benda iaitu lakaran apa? Mula huruf O. O, I dan P. Kau apa? Lakaran. Apa dia? Kaedah isometrik, kaedah oblik dan kaedah perspektif. Okey, itu lakaran. Kenapa saya flashback balik tajuk yang lepas? Sebab untuk tajuk ni pun ada nanti awak kena buat lakaran untuk lakaran vertigasi. Okey. Okey, boleh awak terangkan secara ringkas apa itu kaedah salah satu kaedah tersebut iaitu kaedah isometrik, oblik, perspektif. Macam mana nak buat lakaran tersebut? Bila awak ceritakan kat saya. Okey. Sebenarnya lakaran nampak macam awak diam ni, macam awak tak bersedia je lagi pengajaran kita. Okey, kita ambil satu. Okey, satu lakaran iaitu lakaran oblik. Okey, lakaran oblik ni kalau awak nak buat, awak perlu buat sudut 45 darjah. Macam mana nak buat sudut 45 darjah? Awak perlu ada alat ukur tu kan yang ada pemaris yang bulat tu. Untuk sebelah sisi kanan, okey, awak buat straight line dulu kat bawah dan awak buat sudut 45 darjah sebelah kanan awak ke paksi mendatang X. Okey, kalau awak belajar Maths, dia ada paksi X dan Y. Y adalah menegak, X adalah mendatang. Okey, itu secara ringkas untuk lakaran oblik. Okey, kita masuk bab 5.1 iaitu reka bentuk sistem vertigasi. Okey. Okey, objektif pembelajaran awak, apa yang awak akan dapat daripada tajuk ini. Okey, kita akan belajar 2 subtopik iaitu 5.11 awak dapat mentakrifkan sistem vertigasi. Mentakrifkan ni awak tahulah apa maksud sistem vertigasi tersebut. Okey, yang seterusnya 5.12 iaitu awak dapat kenal pasti komponen utama vertigasi dalam penggunaan reka bentuk. Okey, apa komponen utama yang awak perlu untuk membina vertigasi tersebut? Okey, apa itu sistem vertigasi? Okey, awak boleh tengok. Agak-agak awak gambar ni selalu kita jumpa kat mana? Dekat negara kita, dekat negeri Pahang, kat mana? Dia sejuk sangat kalau awak pergi kat situ. Betul. Cameron Highland. Tengok. Dia sebenarnya vertigasi ni boleh kita ambil contoh dekat Cameron Highland lah. Pokok-pokok strawberry kan yang tanam dekat dalam bumbung tersebut. Okey, sebenarnya sistem vertigasi ni dia tidak perlu pun tanah. Awak tak ada tanah pun boleh hidup pokok tu. Tetapi awak perlu baja dan ada sistem pengairan yang baik. Ada air lah. So boleh hidup pokok tu. Okey? Okey, kita masuk pengenalan dia. Okey, vertigasi ni dia merupakan teknik dan teknologi baru yang digunakan dalam industri pertanian. Dia sebenarnya teknologi barulah dekat dalam industri pertanian ni. Tapi baru bagi awak sebenarnya dekat dalam pertanian dah lama digunakan jugalah. Okey. Okay, sistem ini sangat praktikal diusahakan kerana dia dapat kurangkan kos untuk jangka panjang dan menggunakan tenaga kerja. So awak tidak perlulah ambil upah pekerja yang ramai. Okey, yang menariknya adalah hasil produk pertanian
awak dapat hasil produk yang tinggi. Okey, hasil dia awak dapat banyaklah dan sangat menguntungkan sesiapa sahaja yang terlibat dalam sistem mitigasi tersebut. Okey, kita masuk mentarifkan maksud dia. Okey, sistem mitigasi. Apa tu sistem mitigasi? Okay, sebenarnya sistem mitigasi ini berasal daripada dua perkataan iaitu perkataan Inggeris iaitu fertilization dan irrigation. Okey, sistem mitigasi ini adalah satu kaedah penanaman yang mana sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan dan pemberian baja. Dia ada dua je. Ada air dan baja yang rapi dan lengkap kepada tanaman. Yang diberikan dalam bentuk larutan baja dalam air. Baja kan, kalau awak beli baja kat kedai pokok, yang mana suka tanam pokok, sebenarnya baja dia sebentuk serbuk kan. Okay, dalam bentuk serbuk tu, kita larutkannya dalam air, kita hancurkan dia dalam air. Lepas tu kita letak dalam air tu untuk dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak. Untuk akar-akar ni dapat kita secara serentak lah, secara sekali harum dengan menggunakan sistem pengairan. Okey. Media tanaman seperti kokopit atau sekam padi digunakan bagi menggantikan fungsi tanah. Okay, tanah tadi, kalau awak tak ada tanah pun tak apa. Janji awak ada kokopit tu ataupun sekam padi. Sekam padi tu macam mana yang bagi awak bagi makan dekat kuda. Okay, yang sekam yang serbuk-serbuk tu kan. Itu adalah sekam padi. Okey, kita masuk berkaitan hidroponik. Okey, apa itu hidroponik? Sebenarnya ini awak tengok gambar ni, ini adalah penanaman hidroponik. Adalah dalam satu tong ni ada air dan akar di bawahnya. Ataupun awak boleh tengok pokok-pokok orkid kan, kita tergantung, akar dia tergantung dekat bawah. Itu boleh juga jadi tanaman hidroponik. Okey, kaedah penanaman tanpa tanah dan memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. Larutan zat makanan ni seperti baja lah. Itu adalah makanan untuk pokok. Okey, fertigasi merupakan salah satu daripada cabang hidroponik. Tadi kenapa saya terangkan hidroponik? Sebab fertigasi dekat bawah hidroponik. Awak tengok carta ni, ini merupakan sistem fertigasi dekat bahagian atas. Dekat bawah dia ada anak dia iaitu hidroponik. Kat bawah anak hidroponik ni, dia ada terbagi kepada teknik-teknik untuk sistem fertigasi tersebut. Ada terdapat 6 teknik. Kita tengok yang pertama teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takung, teknik pasang surut, aeroponik dan teknik pengairan titis. Okey, ada dua asas utama fertigasi iaitu ada baja dalam bentuk larutan dan sistem pengairan. Ini adalah asas utama untuk fertigasi lah, baja dan pengairan. Okay, awal dulu rujuk buku teks surat 104 dan 105. Okey, mari kita tengok satu-satu teknik tersebut. Teknik yang pertama, teknik aliran cetek. Okey, nama pun cetek. Cetek itu adalah air sedikit. Awak tengok dalam air takung ni, dia ada sedikit air. Okey, larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Okey, sebenarnya bekas ni kita panggil palung. Kita panggil palung. Dia ada akar tanaman yang ditanam. Dia akar-akar dia lah. Okay, pam digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Ini pam air. Ini ada tenaga elektrik. Di pam air ni, dia masuk dalam pipe ni supaya mengalir, dia akan masuk sikit-sikit lah air cetek saja. Okey. Teknik yang kedua iaitu teknik aliran dalam. Nama pun dalam kan, awak tengok air ni penuh kan. Akar dia kat bawah. Okay, teknik ni menggunakan kaedah yang sama dengan hidroponik aliran cetek. Dia guna kaedah sama je. Dia pam air, dia masuk dalam palung ni. Okay, perbezaannya hanya dari segi penggunaan saiz palung. Saiz palung tadi untuk cetek, awak tengok dia kecil saja kan. Untuk aliran dalam takung palung ni adalah besar sedikit kan. Iaitu lebih lebar dan lebih tinggi serta paras air pada akar. Paras air pada akar ni lah. Okey. Teknik takung. Nama pun takung kan. Kalau awak takung air macam mana? Air mestilah banyak kan. Biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Biji benih ni disemai pada media tanaman. Media tanaman tadi macam kokopit, sekam padi. Dia dekat dalam bekas yang diletakkan di larutan baja pada takung. Okey. Jenis takung yang digunakan tidak telus cahaya.
Maksudnya cahaya tak dapat masuk, tidak serap panas, okey, tak ada haba dan tidak berkarat. Okey. Teknik pasang surut. Okey, alat pengatur masa digunakan untuk mengawal pangeran. Okey, teknik teknik pasang surut ni digunakan ada timer masa untuk mengawal pengedaran larutan baja pada tanaman. Dia nak kawal lah aliran baja ni pada tanaman-tanaman ni. Okey. Larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah. Nama pun pasang surut. Okey, mengalir ke tanaman, lepas tu dia surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takung. Dia ada aliran pusingan lah kat dalam ni. Okey, aeroponik. Apa tu sistem aeroponik? Okey, akar tanaman yang tergantung di udara. Dalam ruangan tanaman disembur dengan larutan baja secara semburan gabus. Awak tengok. Ada paip sembur kat sini. Okey. Disembur dekat akar sahaja. Okey. Mengikut masa yang ditetapkan. Okey, ada masa lah. Okey, pukul berapa awak nak sembur dia? Dalam pukul 6, pukul 5. Awak boleh setkan masa. Okey, akar akan cepat menyerap nutrien. Inovasi terbaru dalam hidroponik. Aeroponik ni merupakan inovasi terbaru lah dalam hidroponik ni. Okey, yang seterusnya yang terakhir, teknik pengairan titis. Pengairan titis ni maksudnya drip lah, drip system. Okey, teknik ini paling berkesan kerana penggalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus ke akar pokok. Dalam biominyak hidroponik, teknik ini lah yang paling berkesan kerana dia dapat penggalan air dan campuran baja terus ke akar pokok ni mengikut masa yang ditetapkan. Pen titis dripper masuk dalam setiap bakul tanaman. Dalam setiap bakul tanaman ni awak dapat lihat ada pen titis kat sini. Dia masuk setiap pokok. So, pokok ni dapat nutrien yang secukupnya lah. Okey, apa tujuan kita nak buat sertifikasi ni? Tujuan dia untuk elakkan tanaman dijangkiti penyakit akar atau bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat dan mencegah merebaknya patogen daripada tanah. Ini contoh-contoh kulat iaitu ada Pitinium fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria. Okay, awak tengok gambar aja pertama, pokok ni layu. Sebab apa? Sebab dia dijangkiti bakteria, iaitu kita panggil layu bakteria. Okay, yang seterusnya tujuan dia adalah untuk menggunakan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Awak tengok kalau pokok-pokok sayuran kita beli kan, salad ke sayur sawi apa kan, ada lubang-lubang. Itu adalah racun lah, menggunakan serangga datang makan pokok tersebut. Serangga makan, kita perlu sembur racun. So, untuk elakkannya, kita dapat kawal lah menggunakan racun dan untuk tanaman ini jadi rosak. Okay, pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Awak tengok, keratan batang ni berwarna coklat. Maksudnya, baja ni dia berkesan lah kepada tanaman tersebut. Okay. Kelebihan. Apa kelebihan sistem fertigasi ni? Dia dapat menjamin kebersihan dan menghindar penyakit. Kualiti hasil lebih baik dan bermutu. Mengatasi masalah bawaan tanah. Modal pusingan yang rendah. Untuk jangka panjang lah, modal rendah. Masa merumpai sangat rendah. Apa tu merumpai? Merumpai tu awak tahu tak? Bila awak tanam kat dalam pokok, ada tumbuh anak kecil-kecil pokok kat dalam tanah tu. Itu maksudnya rumpai, orang panggil rumpai. So, rumpai ni untuk tumbuh dekat pokok tu adalah sangat rendah. Okay, nutrien lengkap boleh dikawal mengikut pertumbuhan pokok dan dapat meningkatkan hasil pengeluaran. Yang lebih optimal, penggunaan baja yang cekap dan lebih jimat dapat mengurangkan penggunaan racun. Sebab tadi kita guna sistem fertigasi lah, so tak adalah serangga yang datang makan pokok tersebut. Okey, apa kelemahan pula? Mesti kelebihan dia mesti ada kelemahan dia. Takkan dia macam lebih je kan, mesti ada kelemahan dia. Ini sebagai nota tambahan awak, tidak ada kat dalam buku teks awak, iaitu kelemahan yang pertama, modal yang awak nak buat sistem fertigasi ni mestilah awak kena keluarkan duit lebih sedikit lah. Tetapi pada permulaan awak guna duit yang tinggi, tetapi untuk hari-hari yang seterusnya, untuk jangka panjang, awak dapat menjimatkan kos lah. Awak tidak perlu beli baja dan sebagainya, racun dan untuk jangka masa yang panjang. Untuk awal saja awak perlu duit lebih sikit. Okey, kelemahan yang kedua, pengetahuan yang mendalam perihal tanaman.
Awak tidak dapat mengetahui pengetahuan tentang tanaman ni, tak dapat mengetahui yang lebih mendalam lah. Okey. Pengurusan ladang yang berterusan. Okey, untuk pengurusan ladang yang berterusan ni, awak tak uruslah urusan ladang tu secara berterusan. Okey, kerosakan sistem bawah kerugian. Okey, kan banyak guna sistem tadi kan, alat masak, palung-palung semua tu kan. Dia kalau rosak, dia bawa kerugian lah. Okey, sebab kita berkeluar duit untuk satu alat tersebut. Okey, awak boleh buka buku teks surat 100 sedangkan 107 pula. Termasuk kaedah penanaman sistem fertigasi. Okay, ada dua kaedah penanaman secara fertigasi, iaitu penanaman fertigasi di bawah struktur pelindung hujan SPH dan penanaman fertigasi terbuka tanpa menggunakan SPH. Apa itu struktur pelindung hujan? Struktur pelindung hujan awak tengok, dia selalunya dekat macam kat kamera hidden kan, dekat ladang strawberry dia ada bumbung-bumbung tersebut. So hujan. So kita tak nak bagi rosak tanam tersebut, kita letak bumbung. Ada juga yang tak guna bumbung. Okey. Kita tengok yang pertama kaedah yang ada struktur pelindung hujan, iaitu kaedah ni melindungi tumbuhan daripada hujan dan pancaran matahari yang terik. Okey, bumbung SPH ni dibuat daripada plastik. Rangkanya dibuat daripada kayu, paip dan besi. Okey, rangka ni awak boleh ambil daripada kayu, awak boleh pacakkan dia kayu, atau awak letaklah plastik kat sini. Plastik ni sebenarnya bukan plastik yang biasa. Plastik ni dia tak dapat serap pancaran matahari lah. Dia ada cahaya tapi dia kurang, dia tapis. Okey. Lepas tu boleh gunakan paip, besi juga. Okey. Kelebihan dia untuk mengelakkan tanaman cepat layu akibat sinaran matahari, dapat hindarkan penyakit, dapat mengurangkan racun perosak. Okey, kita tengok tanpa perlindungan hujan. Okey, kaedah ni letakkan di tempat terbuka tanpa bumbung. Okey, racun kulat dan racun serangga perlu diberikanlah pada tanaman untuk melindungi tanaman daripada serangan penyakit. Namun pun terbuka kan. Bila terbuka, mesti kita kena lindung dia dengan daripada racun-racun lah. Okey. Okey, pembandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional ni, saya nak awak baca sendiri pada muka surat 107 sebab dia dalam bentuk jadual dan mudah awak faham. Okey, kita masuk 5.12. Kita nak kenal pasti komponen apa yang kita nak guna dalam fertigasi tersebut. Okey, komponen utama awak perlu ada sumber, iaitu tempat simpan bekalan nutrien. Ada palungnya lah, ada bekas dia. Awak ada medium tanaman, iaitu laluan penyampaian nutrien, dan ada alur keluar, tempat keluaran nutrien ke tanaman. Ada pipe-pipe dia lah. Okey. Okey, kita tengok komponen sistem fertigasi secara komersial, iaitu ada tangki nutrien, ada alat pengatur masa, timer, ada pump air, water pump, ada penapis, ada pipe ladang. Okey, pipe ladang ni terdiri daripada 3 pipe, iaitu pipe lateral lines, pipe utama main lines, pipe sekunder secondary line, dan kita ada komponen seterusnya iaitu set penitis, dripper, tube micro dan nipple. Okey, bekalan elektrik dan sumber air. Okey, awak tengok sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya sistem komersial ni ada 8 saja komponen. Okey. Okey, kita tengok yang pertama iaitu tangki nutrien. Awak tengok tangki yang besar ni, tak semestinya tangki ni ada dekat rumah awak juga. Okay, ini tangki, kita panggil tangki sebab tangki air sebagai kat rumah awak, tapi dia juga sebagai tangki untuk tanaman. Okay, fungsi dia untuk tampung larutan nutrien yang sedia ada. Okay, ini alat pengatur masa, timer, sebagai switch automatik yang dapat menyalurkan bekalan elektrik dari punca kuasa elektrik ke plug kepada pump air atau baja pemotor untuk didudukan untuk on. Secara automatik dah kita dapat set masa dia berapa minit. Okey. Okey, yang seterusnya pump, water pump. Okey, pump air. Okey, dia dapat mengekalkan air kepada tumbuhan mengikut jumlah dan waktu yang tepat. Berapa banyak air kita nak salurkan, berapa liter, berapa ml, kita boleh guna water pump dia lah. Okey, ini penapis. Penapis air. Kalau awak nak minum air minuman pun, air mineral yang masak pun perlu ada penapis. So, untuk tumbuhan pokok pun perlu ada penapis. Penapis ni untuk menapis benda asing lah dari masuk ke sistem pengairan. Benda kotor lah daripada air tersebut.
set menipis, dripper, tube mikro dan nipple. Awak tengok ni set menipis, dia titiskan air kepada pokok tersebut. Awak tengok ini contoh gambar dia. Ini nipple, ini tube mikro. Okay, tube mikro ni untuk sambungkan kepada nipple dan seat penipis. Okay, fungsi dia, nipple dimasukkan ke dalam lubang paip yang ditebur. Bahagian tube mikro disambung pada nipple berarus dua dan sambung bahagian disambungkan pada penipis. Okay, set penipis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okay, paip ladang. Awak tengok paip ladang sangat banyak, iaitu ada paip teater, paip utama, paip sekunder. Awak tengok contoh-contoh paip ni, boleh rujuk kat teks awak. Ini seterusnya, paip-paip yang seterusnya. Okay, fungsi dia, alat yang dipasang di hujung tube mikro di mana larutan baja keluar ke pangkal tanaman. Dia untuk pasang lah, untuk keluar paip tu untuk sebagai sumber alur keluar baja-baja tersebutlah, air mengalir. Okay, seterusnya kita perlukan bekalan elektrik lah. Berfungsi untuk mengekalkan kuasa elektrik ke pump air. Bekalan elektrik ni adalah sangat penting untuk sistem fertilasi. Dan seterusnya bekalan air, fungsi dia untuk memerlukan sumber air yang bersih dalam kuantiti yang banyak. Kita nak air yang banyak tapi kita nak air yang bersih. Okay, macam mana kita nak tahu nilai pH yang sesuai? Iaitu sebanyak nilai pH 5.5 hingga 6.5. Okay, kualiti air ni, nilai pH ni boleh ditentukan dengan menggunakan pH meter dan isi meter. Okay, sumber yang kita boleh gunakan adalah sungai, kolam, tasik atau telaga. Okay, komponen asas. Ini asas lah tadi untuk komersial, untuk pasaran lah. Ini asas awak boleh buat dekat rumah. Iaitu awak perlu tangki, tong larutan baja. Tak semestinya tangki besar ni. Tangki macam timba air ke apa kan, boleh juga. Larutan stok baja, ada baja A dan baja B. Ada media tanaman, macam kokopit, sekam padi dan sebagainya lah. Lepas tu ada biji benih lah nak tanam. Lepas tu ada alat pengukur. Okey, ini contoh tangki tong larutan baja. Awak ada isi air 100 liter untuk baja A dan baja B. Okey, fungsi dia untuk menyimpan larutan baja. Ada baja-baja dia, ada perbezaannya baja A dan baja B. Okey, ini larutan stok baja. Okey, ada baja A dan baja B. Dia dapat mengekalkan semua mineral diperlukan iaitu nitrogen, fosforus, kalium dan magnesium. Okey. Okey, minat tanaman, ciri-cirinya. Okey, minat tanaman, ciri-cirinya penggangan air perlulah 60 hingga 80%. Pengudaraan 20 hingga 40%. Kebolehan untuk penyusupan akar tanaman dengan baik. Bebas penyakit. Tidak mencemarkan alam sekitar. Contoh medium tanaman yang lain adalah pasir, arang halus, habuk sabut, sekam padi dan abu. Habuk sabut ni macam sabut pokok kelapa tu kan, kalau awak perasan ada dekat dalam tanah pokok tu. Dia dapat menyerap kelembapan air lagi lebih lah. Okey, ini kokopit. Ini sekam arang halus yang telah dibakar lah, jadi serbuk, dicampur dua biji. Okey, ini medium tanaman, ada baja A dan baja B. Campur dua tu jadilah medium tanaman. Okey, biji benih. Mestilah yang baik dan berkualiti untuk penghazilan tanaman yang berkualiti. Awak boleh rujuklah ini macam mana kita nak kena pasti biji benih yang lama, yang baru, macam mana nak tahu biji benih itu berkualiti ke tak berkualiti, asli ke, awak boleh rujuk dekat pack tersebut. Okay, alat pengukur. Okay, alat pengukur yang untuk mengukur kepekatan baja atau pH pada tanah. Ini contoh yang tadi saya cakap lah, isi atau pH meter. Awak tengok rujuk ni banyak-banyak contoh isi dan pH meter yang ada kat pasaran. Okay, macam mana kita nak pilih jenis dan varieti tanaman? Iaitu kita perlu ada suhu, kelembapan udara, tahap pengurusan. Terdapat banyak jenis varieti tanaman hybrid juga boleh dikenal seperti cili, tomato dan rock melon. Okay, biji benih perlu disemai terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke dalam polybag. Polybag tu bag yang kali hitam tu lah, yang orang tanam pokok tu. Okay, pengurusan tapak dan alatan. Okay, pembelian tapak yang rata. Amat penting supaya aliran baja adalah sama.
dan kuantiti yang seragam. Sumber air mestilah yang bersih lah, dari sungai, kolam, air paip atau telaga. Perlu diuji terlebih dahulu nilai pH-nya sebelum awak gunakan. Sebab setengah kolam air ada asid kan, orang sebut racun ke apa kan, dia mengalir dekat sungai-sungai tersebut. Anggaran kos termasuk pengairan media tanaman, racun serangga dan racun kulat. Awak perlulah anggaran kos ni di sisi pengairan, media tanaman berapa awak perlu anggaran kos tersebut. Okey, pengurusan sistem pengairan. Sistem pengairan adalah nadi utama dalam sistem irigasi. Tadi ada dua asas kan, iaitu sistem pengairan dan ada baja. Okey, ini tapi sistem pengairan adalah nadi utama dia, sistem irigasi. Okay, fungsi utama sistem pengairan adalah untuk mengalirkan nutrien kepada tanaman. Okay, bagi pengeluaran tanaman secara vertikasi, pengairan digunakan ialah secara titisan yang tadilah dia letak dripper tu dalam setiap pokok tu, setiap pasu tu kan. Okey. Pembukaan larutan baja dilakukan mengikut masa yang ditetapkan dengan bantuan alat bantu masa. Keterapan dan tempoh masa setiap titisan tu bergantung pada jenis tanaman dan peringkat umur tanaman tersebut. Dalam tempoh penitisan yang panjang, jumlah larutan baja yang diberikan akan melebihi kemampuan bagi kopi untuk menyerap dan menyimpannya. Okay, tempoh penitisan yang panjang tu, jumlah larutan baja tu mestilah melebihi kemampuan dia untuk kopi tu menyerap dan simpan dia. Okey. Pengurusan sistem pengairan ni boleh kepada 3 bahagian, iaitu pengairan percikan, pengairan semburan kabus dan pengairan titis. Okay, percikan dilakukan daripada nozzle yang berputar 360 darjah dan jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Selalunya untuk penanaman rumput-rumput lah. Okay, sistem pengairan semburan kabus menggunakan jenis nozzle yang lebih halus untuk menghasilkan semburan kabus lah. Sistem pengairan ini biasanya digunakan untuk tanaman sayur. Okay, pengairan titis, dia memukarkan air terus ke tanaman akar dengan tekanan yang rendah. Berapa air yang dibekalkan adalah diletakkan dengan menggunakan penitis. Awak tengok dekat dalam setiap pokok ni dia letak penitis. Ada tube mikro ni kan. Okay. Sistem ini menggunakan air dengan berkesan dan menggantikan tanah dengan sekam padi atau kopi. Kita gantikan tanah tu dengan sekam padi atau kopi. Okey. Okey, langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Okay, untuk langkah pertama, awak perlulah sediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi dulu. Okay, bagi pemasangan sistem fertigasi, perlu merujuk kepada lakaran reka bentuk sistem fertigasi yang telah dibuat lebih awal. Okey, jadi untuk langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi ni, awak perlu rujuk dulu lakaran reka bentuk fertigasi. Awak buat dulu terlebih awal lah untuk sebelum awak pasang sistem fertigasi ni. Jadi, untuk langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi ni, saya tidak akan terangkan lagi. Tetapi kalau awak nak baca, boleh rujuk buku teks muka surat 114 dan 119 sebab akan buat lakaran dulu. Minggu depan, awak akan belajar tajuk lakaran, bentuk fertigasi, baru awak ada langkah-langkah pemasangan lah untuk step by step nanti. Okay, ini contoh gambar. Okay, nak pasang mesti ada tangki air, ada salur keluar, kan, intai tanaman-tanaman lah. Okey, setakat ni ada beberapa soalan. Kelas? Tidur dah? Okey. Okey, boleh awak kongsikan apa yang awak dapat daripada penerangan saya tadi? Dalam banyak-banyak saya terang tu, apa yang awak dapat? Kelas? Tak ada yang nak terangkan? Apa yang awak dapat? Apa tu sistem fertigasi? Dia gunakan apa dua bahan asas tu? Kalau tak ada tanah pun tak apa kan? Kalau tak ada tanah, dia ganti dengan apa? Kelas? Okay, kalau tak ada tanah, awak boleh ganti dengan kopi atau sekam padi. Fertigasi itu apa? Ada dua asas bahan dia, iaitu awak ada sistem pengairan dan apa? Pengairan dan baja. Okey.
Okey. Kita akan sambung untuk bab yang seterusnya iaitu lakaran. Lakaran vertigasi muka surat berapa? Muka surat 120. Okey. Harapan cikgu, semoga apa yang saya bagi kat ilmu awak ni, awak dapat manfaatkannya. Segala ilmu yang saya kongsikan. Dan awak boleh terapkanlah dalam kehidupan seharian awak sebab sistem vertigasi ni boleh kita tanam pokok dekat rumah kita lah. Dia sangat guna untuk kehidupan harian awak. Jadi sekarang ni saya nak awak buka buku modul. Okey. Buka buku modul, buku surat 50. Dah buka? Okey, buku modul 50. Yang nombor 1 ni dia cakap pilih dari A dan E. Okay, A dan E ni dan untuk melengkapkan definisi sistem vertigasi. Kalau kat sini awak tengok dia tulis kat sini TP1. Okay, kalau awak buat, awak jawab ni, maksudnya automatik awak dapat TP1 untuk bab 5 ni. Okay, terusnya nombor 2. Cakap lengkapkan pokok di bawah, peta pokok di bawah. Okay, apa tujuan menanam vertigasi? Awak lengkapkan ayat-ayat ni. Okey. Yang seterusnya nombor 3, awak padankan komponen utama sistem vertigasi ni dengan penerangan yang betul. Okey, sumber apa? Medium apa? Kat sini pun awak akan dapat TP1. Okey. Yang seterusnya, muka surat 51. Soalan nombor 4, disuruh lengkapkan jadual berikut dengan menulis nama komponen sistem vertigasi. Awak tengok, kat sini tulis TP2. Kalau siapa buat, dia dapat dah TP kedua. Senang kan? Okey, apa nama komponen tersebut? Okey, fungsi dia cakap tapis benda asing masuk dalam sistem pengeran. Apa nama komponen tersebut? Awak nyatakanlah. Okey, soalan yang kelima. Cakap ada komponen sistem vertigasi komersial. Sistem vertigasi komersial tadi ada 8 jenis kan? Apa itu? Iaitu tube makro, nipper dan set minitis lah salah satunya. Ini pun awak akan dapat automatik awak dapat TP kedua lah kalau awak dapat jawab. Okay, dia suruh padankan komponen A, B, C ni dalam petak yang berkenaan lah. Iaitu dia kata letak di tanah berkaitan dengan pangkat ramalan apa dia, A ke B ke C. Awak tulis lah. Okay, soalan yang seterusnya nombor 6. Cakap ini adalah penyambungan pipe kereta. Dia penyambung lurus L dan T. Okay, dia suruh padankan A, B dan C. Kalau awak tengok, ini sangat senang. Awak automatik akan dapat TP kedua. Awak tengok ini bentuk apa? L. So, apa penyambung apa? Ni lurus. Ni bentuk apa? T. So, automatik awak dapat TP kedua. Okey? Okay, setakat ni dulu awak buat muka surat 50-51. Okey? 50-51 dan kita akan bincang jawapan pada pukul sekarang 1.35. 1.40 kita bincang, okey? Saya bagi masa awak 5 minit untuk buat. Okey, kelas? Okay, bila awak dah siap, awak boleh hantar ke link link ni saya hantar dekat chat box. Awak boleh hantar dekat situ bila dah siap. Okey? Kita boleh bincang jawapan siap. Okey, kalau awak betul, automatik awak dapat TP-TP yang diberikan lah.
Okey, untuk link tu sebenarnya dia dah tamat pada semalam lah. Supaya saya pada hari ini saya boleh nilai lah, saya tengok saya tak boleh tanda kerja-kerja awak untuk yang mana yang dah submit kepada saya. Saya boleh tanda lah kerja-kerja awak dan bagi markah kat awak. Tetapi ada yang tak hantar lagi, saya boleh buka sampai tengah malam ni saja sebab untuk esok-esok hari saya tak boleh nak buka dah sebab saya pun perlu tanda kerja-kerja yang awak buat tu lah. Sebab saya beli tepi kat awak. Okey. Sekejap lagi kita dah siap, kita bincang 1.40 dan saya ambil karir awak semua. Saya akan ubah tarikh tu lah sehingga tengah malam ni sahaja. Okey. So saya harap awak dapat markah yang terbaik lah. Sebab ini sangat mudah modul-modul ni. Awak boleh rujuk buku teks je untuk buat. Okey. Dan yang mana modul-modul yang saya sudah tanda right tu, awak boleh hantar je snap-snap kepada saya yang mana yang awak dah siap. Yang tak siap tu, kalau awak nak siapkan sampai tengah malam ni sahaja. Okey. Yang mana awak hantar kat Google Form tu, saya pun ambil markah dekat Google Form yang sebelum ni lah yang awak hantar tu. Okey. So boleh buat lah.
Okey. Dah siap kelas? Belum. Okey, dah 1.40. Saya takut tak sempat nak ambil kadar awak 1.45. Okey. Okey, jawapan yang pertama awak tanda. Sistem fermentasi ialah sistem pengeluaran. Okey, siap. Saya buka kat awak jawapan, awak tanda. Ada siapa nak baca jawapan kat saya? Sebelum saya tunjuk jawapan kat awak. Okey, kalau awak tak buat lagi, tak apalah, kita tak jadilah nak bincang jawapan hari ni. Saya ambil kadar awak je. Okey. Saya pastikan awak buat siap dulu, baru saya bagi jawapan kat awak. Okey, saya ambil kehadiran. Ana Syazwina. Nabila, Alisha, Lisa Aisyah. Kenapa sebelum ni awak tak hadir? Sofia Danilia, Ivy, Kirtana. Liang. Siapa Miss Syangki? Syangki, siapa nama awak? Ya? Cikgu tu lelaki tu. Dia lelaki. Saya boleh masuk kelas ni. Kenapa tak masuk kelas Cikgu Fiza? Nanti Cikgu Fiza tak ambil kadar awak. Masuk kelas Cikgu Fiza. Miss Syangki. Ni Syantini. Fasih Ada. Ya, Fasih Khadijah. Kalarasi. Sim Jazwan. Sim Jazwan pun baru hadir hari ni ya. Syazwan. Okey. Saya panggil sekali lagi. Aina Syazwina, Aina Madiha, Syazwan, Ivy Lee, Kalarasi. Lian, Nishantini, Sofia Danilia, Nurul Alisa Aisyah, Kasim Khadijah, Steve Jazwan dan Kirtana. Ada nama saya tak panggil kat sini. Cikgu Tekazin. Tekajin. Siapa? Tekajin awak siapa? Oh, Tekajin. Tekajin T ni. Okey. Awak pun dah lama tak ada ya. Okey. Untuk pada hari terakhir saya ni, saya harap ilmu yang saya sampaikan ni awak dapatlah amalkan dalam kehidupan awak dan ambillah sekali ilmu yang sebaik awak tu. Saya harap awak dapat ahalkan ilmu dan saya minta maaf lah kalau saya ada kekurangan. Saya selama saya mengajar awak daripada bulan 4 sehingga sekarang lah bulan 7. Lepas ni cikgu barulah yang akan ambil alih awak, iaitu Cikgu Raja lah. Dia saya hanya bawah bimbingan dia sahaja. Jadi saya harap awak dapatlah hantar tugas-tugasan untuk saya semak, beri markah kat awak ikut kali terakhir lah saya mengajar awak, supaya awak dapat TP yang selayaknya lah untuk hasil kerja awak.
So, boleh tak awak semua buka kamera untuk saya ambil gambar awak kali terakhir? Okey, kita tunggu. Okey, yang lain mana? Ainul, awak dah siap ke? Kawan awak dah tunggu ni. Yang lain tak nak buka ke? Ainul, awak jadi ke tak ni? Kalau tak jadi, saya nak ambil gambar. Okey, belajar Chinese ke? Tak nak ke ambil gambar dengan saya? Akan saya gambar ni kat awak nanti. Okey, ada 4 orang saja ya. Okey, 5 lain, 6. Okey, sebenarnya saya sedih nak tinggalkan awak semua. Saya mengajar awak dekat 3 bulan lebih lah. So, saya harap awak halalkan lah mana saya ajar awak yang kurang. Maafkan saya. Okay, yang lain tak nak buka ya. Ivy ke? Dia telah menjadi kota yang baik lah selama ni. Saya lantik dia. Saya harap dia dapat jadilah ketua lagi lah untuk kelas seterusnya. Okay, yang ni saja. Okay, semua senyum. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Okay, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Sama. Ya. Saya tak jumpa awak lah kali ni. Okay. Bye, Ibu. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.